versus Gaddafi, dua tokoh berbeza nasib dari Studio 5 Angkasa Beri secara langsung. Dari saudara, supaya tidak mau masa lebih banyak lagi, kita kembali bersama Profesor Datuk Dr. Ridwan Othman, dan kami tidak membuka talian bagi memberi peluang Profesor untuk mengulas lebih terperinci dua isu yang sedang panas ni, Datuk. Datuk, jadi kenapa Israel sebenarnya beria-ia untuk menuntut pembebasan Gilad Shalit, apakah kerana Shalit ataupun ada agenda yang tersembunyi di sini untuk menolak keputusan mahkamah untuk membebaskan 1,000 tahanan di sini? Kenapa berlakunya begitu? Kalau kita lihat ya, Israel mewajibkan setiap warga negara lelakinya untuk masuk ke tentera. Dan negara menjanjikan bahawa setiap mereka yang terlibat dalam peperangan ini akan dibela. Dalam arti kata yang lain, Israel sudah semacam berjanji kepada warga negaranya, kalau mereka itu ditawan, akan ada usaha untuk membebaskan mereka. Kalau mereka mati, jenazah mereka atau tulang mereka akan dituntut oleh Israel. Oleh itu, apabila berlakunya penawanan ke atas Gilad Shalit ini, ia dianggap sebagai perkara yang berkaitan dengan maruah. Bagi Israel, pembebasan seorang pun tentera mereka itu merupakan satu kemestian. Dengan sebab itulah kalau kita lihat, pelbagai usaha dilakukan. Itu di pihak Israel. Di pihak Palestin pula, mereka juga cuba untuk membebaskan rakan-rakan mereka yang ditahan oleh Israel. Bermakna di sini, kedua-dua pihak merasakan bahawa kalau mereka menghantar anak mereka ataupun belia mereka untuk berjuang, di pihak Israel merasakan tanggungjawab untuk membebaskan mereka. Begitu juga di pihak Palestin. Cuma bezanya di sini kita lihat, sebelum ini pelbagai usaha telah dilakukan. Ya. Kalau kita melihat umpamanya gerakan ataupun kumpulan Palestin seperti PFLP, ya, termasuk Fatah, telah mencuba berbagai usaha untuk membebaskan rakan-rakan mereka yang dipenjara. Kalau kita masih ingat peristiwa Munich tahun 1972, antara tuntutan penting apa yang dipanggil sebagai pengganas itu ya, yang menganggoti PFLP atau pejuang Palestin yang menganggoti PFLP, tuntutan utama mereka ialah untuk membebaskan rakan-rakan yang dipenjara, tetapi gagal. Begitu juga dengan tindakan merampas kapal terbang yang dilakukan oleh pejuang Palestin. Itu juga gagal. Tetapi ternyata sekali, apa yang dilakukan oleh Hamas yang berlaku baru-baru ini merupakan satu kejayaan yang luar biasa. Kalau saya boleh menyingkap umpamanya, banyak peristiwa yang berlaku sebelum ini ya, yang memperlihatkan bahawa Palestin cuba berbuat sesuatu baik melalui perundingan maupun dengan menculik, merampas kapal terbang dan sebagainya, ternyata pendekatan itu gagal. Dan bagi Israel, mereka beranggapan bahawa setiap individu mereka, individu kalangan tentera mereka yang ditahan ataupun yang mati harus dipastikan di mana jenazah mereka ataupun di mana mereka disembunyikan supaya dapat dituntut kembali. Untuk saya melihat apa yang berlaku dalam pembahasan ini memperlihatkan komitmen Israel yang cukup jelas bahawa mereka akan mengambil perhatian terhadap rakyat mereka yang ditahan oleh pihak Palestin. Dalam hal yang sama juga melihatkan komitmen kumpulan Palestin dalam konteks ini Hamas untuk membebaskan setiap individu yang dipenjara Israel. Jadi adakah untuk imbangi usaha Mahmud Abbas di sini sebenarnya untuk mengimbangi keadaan? Terdapat gambaran yang memberikan pendapat bahawa apa yang berlaku ini untuk mengkaburi apa yang dilakukan oleh Mahmud Abbas baru-baru ini yang cuba untuk mendapatkan pengiktirafan negara Palestin di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dengan pembahasan ini seolah-olah menggerhanakan usaha beliau itu. Tetapi yang lebih ketara, apa yang berlaku ini memperlihatkan suatu yang agak signifikan. Kerana apabila berlaku pembahasan ini, kita dapat melihat terdapatnya satu macam kerjasama. Ketika pembahasan berlaku di tebing barat, para tahanan ini disambut secara gembira, secara terbuka, secara begitu luar biasa, termasuk oleh Mahmud Abbas sendiri. Oleh itu untuk mengatakan ini untuk mengimbangi Abbas itu mungkin boleh dipersoalkan kerana Abbas sendiri memberikan sokongan dan memperlihatkan sikap yang cukup gembira di atas pembebasan ini dan malahan menyuarakan supaya 6,000 tahanan Palestin yang masih berada dalam penjara sepatutnya dibebaskan dengan segera. Jadi Profesor Datuk, adakah pembebasan Shalit ni mengubah senyara pemusuhan Asia Barat dan juga ataupun dapat mengembalikan maruah Israel di sini? Satu perkara yang juga saya nak sebutkan di sini bahawa usaha pembebasan Gilad Shalit yang ditahan lebih 5 tahun ini sebenarnya telah diusahakan banyak pihak. Antara pihak yang turut memainkan peranan ialah Mesir, yang pada waktu itu di bawah pemerintahan Husni Mubarak dengan menghantar Omar Sulaiman, iaitu Menteri Keselamatannya. Dan ternyata sekali usaha itu gagal. Kerana pihak Palestin tidak begitu percaya ataupun tidak begitu meyakini Omar Sulaiman boleh berlaku adil dalam usaha untuk mendapatkan penyelesaian yang adil dalam isu ini. Tetapi apabila berlakunya Arab Spring ataupun musim bunga Arab yang kemudian membawa kepada penggulingan Husni Mubarak,
ternyata sekali peranan Mesir itu semakin meningkat. Dengan sebab itu kalau kita lihat dalam pembebasan ini, antara perkara yang disebut oleh para tahanan itu ialah terima kasih mereka kepada Mesir. Kerana ini tidak mungkin berlaku tanpa sokongan Mesir ataupun tanpa peranan Mesir. Oleh itu, perkembangan-perkembangan yang berlaku ini jelas meletakkan Mesir berada di tengah-tengah pihak yang boleh memainkan peranan dalam menyelesaikan isu yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat Palestin. Dari segi maruah Israel memang dapat dikembalikan lah apabila berlakunya keadaan begini. Israel sebenarnya tidak banyak pilihan. Mereka telah cuba berbagai percubaan. Saya sebutkan tadi bagaimana mereka menggunakan intelijen mereka. Mereka menawarkan hadiah yang cukup besar kepada sesiapa yang berikan maklumat sehingga terbebasnya Gilad Shalit dan pelbagai-bagai usaha. Sehingga satu peringkat mereka merasakan bahawa tidak ada pilihan kecuali membebaskan tahanan dan memenuhi tuntutan Hamas. Oleh itu dalam konteks ini, Israel sebenarnya berada dalam keadaan yang tidak punya banyak pilihan. Cuma bagi membolehkan imej Israel tidaklah begitu tercalar, Israel menetapkan beberapa syarat. Dengan sebab itulah kita dapati bahawa proses pembebasan dilakukan dalam dua peringkat. Kerana tidak mahu dilihat bahawa Israel seolah mengalah ke semuanya sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, dibuat pendekatan di mana kumpulan pertama merupakan kumpulan yang dibebaskan dan ada dalam kalangan mereka yang dibebaskan ini tidak dibebaskan di Gaza atau tepi barat tetapi diminta supaya tinggal dalam buangan. Ada yang tinggal dalam buangan di Turki, ada yang tinggal dalam buangan di Qatar dan ada juga di Jordan. Di sini menunjukkan bahawa walaupun gambaran diberikan Hamas mengambil pendekatan yang keras dan tegas tetapi Hamas juga mengambil pendekatan yang bersedia untuk berunding. Dalam konteks ini juga kita dapati Hamas tidak menekankan bahawa mereka yang dibebaskan itu mesti Hamas. Kerana mereka yang dibebas ini ada juga dari dalam kalangan Fatah, daripada PFLP dan juga kumpulan-kumpulan yang lain. Yang mana kalau kita lihat dalam konteks ini, Hamas membuat pendekatan bahawa sesiapa saja atas nama rakyat Palestin, tidak kira mereka dari kumpulan mana, kalau mereka itu telah terpenjara begitu lama dan tidak ada harapan untuk bebas, mereka diberi keutamaan. Dalam konteks ini, Hamas cuba memberikan suatu perspektif baru dalam perjuangan rakyat Palestin, memberi gambaran bahawa mereka sebenarnya untuk rakyat Palestin, bukan untuk Hamas semata-mata. Jadi Prof, kita sekarang ini tinjau sejenak di Libya tentang Muammar Gaddafi, pembunuhan Muammar Gaddafi. Adakah wajar ataupun akan menjamin masa depan lebih baik kepada rakyat negara itu tentang pembunuhan Muammar Gaddafi? Jadi bagaimana Datuk melihat keadaan ini? Apabila kita melihat nasib menimpa Muammar Gaddafi ini, saya ingin membawa sejarah politik Timur Tengah secara keseluruhannya. Apabila negara-negara Timur Tengah mencapai kemerdekaan. Ya. Kalau kita lihat dalam sejarah Timur Tengah ini, peristiwa pembunuhan seperti ini bukan satu perkara yang baru. Kalau boleh saya senaraikan antara pembunuhan-pembunuhan yang awal bagaimana King Faisal II, iaitu Raja Iraq, dibunuh dengan kejam dan mayat yang diheret, begitu sekali kejamnya. Dan pembunuhnya adalah Abdul Karim Qasim, yang kemudian menjadi Perdana Menteri yang turut membunuh Perdana Menteri Iraq pada waktu itu, iaitu Nuri al-Said. Nuri al-Said ini menarik ceritanya. Apabila beliau itu mati dan bila mati dikebumikan tetapi bila dah kebumikan, pemberontak ataupun penentang ini bertanya di mana Nuri al-Said. Dan mereka mengetahui beliau telah dikebumikan. Apa mereka buat? Mereka gali kubur dan mereka cincang mayatnya. Itu ialah budaya yang berlaku di negara Timur Tengah, yang membunuh, dan bukan sekadar membunuh tetapi membunuh dengan zalim. Selain perkara yang Qasim, kita melihat Raja Abdullah I, iaitu pengasas kepada Transjordan, juga mati dibunuh. Yang terakhir kita mungkin mendengar apa yang berlaku kepada Raja Faisal Arab Saudi, juga pernah dibunuh. Yang kita juga mendengar bagaimana Anwar Sadat mati ditembak. Dan terakhir Saddam Hussein. Oleh itu apa yang menimpa kepada Muammar Gaddafi ini bukanlah satu perkara yang asing dalam politik Timur Tengah, kerana diktator-diktator ini ketika berkuasanya amat ditakuti dan amat digeruni. Tetapi akhirnya menerima nasib dibunuh oleh rakyat mereka sendiri. Oleh itu apa yang berlaku kepada Muammar Gaddafi ini merupakan ulangan kepada nasib yang pernah menimpa diktator-diktator Arab sebelum ini. Oleh itu dalam konteks sejarah Timur Tengah, ketika berkuasa luar biasa ditakuti oleh rakyat. Tetapi apabila jatuh, seluruh legasi mereka itu seolah-olah dihapuskan. Dan apa yang berlaku di Libya beberapa hari yang lalu memperlihatkan ulangan kepada sejarah yang pernah berlaku di negara lain, cuma pada waktu ini berlaku di Libya. Profesor bacakan sikit daripada rakam